Assalamualaikum semua. Okay, saya malas nak buang masa. Okay, dan ada juga yang mesej saya memberitahu bahawa dia ada kekangan line dan sebagainya. Jadi untuk tidak melengahkan masa daripada kita duduk tunggu line, okay, jadi kita teruskanlah dengan kompetensi yang kedua. Okay, siapa yang berminat nak belajar, dengarlah. Ya, siapa yang masih lagi diulik mimpi, ya, yang masih lagi rasa duduk di rumah tu bercuti. Jadi silakanlah, ya. Jadi pembelajaran ni dah jadi bebas. Siapa nak belajar kena cari ilmu. Siapa yang tak nak belajar masih lagi tidur, masih lagi duduk bawah selimut, ya. Tidur lambat, tengok movie. Jadi kamu fikirkanlah, ya, di zaman ni macam mana banyak dah kamu ketinggalan sebenarnya. Okey, untuk kompetensi yang kedua, maksudnya tajuk yang kedua, kita akan belajar tentang alat dan peralatan yang digunakan untuk menyediakan pembuka selera. Okey. Okey, ini dia. Dia kata peralatan dan perkakasan adalah penting dalam penyediaan dan penyajian makanan. Keperluan peralatan adalah berdasarkan kepada jenis menu yang dibina. Ia mestilah mengambil kira keluasan ruang kerja dan saiz dapur yang sedia ada. Setiap pekerja yang terlibat mestilah memahami fungsi dan cara penggunaan peralatan tersebut. Ya, okey. Peralatan yang selalu digunakan ialah selalunya paring knife. Paring knife ni kita gunakan untuk memangkas ataupun trim kulit sayur dan buah-buahan, memotong buah-buahan yang kecil, ya, bukan tembikai ke apa, mengupas bawang dan sebagainya. Jadi dia lebih kepada buah-buahan dan sayur-sayuran yang kecil. Okey, yang kedua chef knife. Chef knife ni kita boleh gunakan untuk pelbagai tujuan memotong lah, ya. Yang ketiga, selalu kita akan gunakan untuk kita buat mayonis. Kita gunakan wire whip ataupun wire whisk. Ada dua nama, satu wire whip dan dua wire whisk. Whisk tu maksudnya pukul. Kita akan pukul kuning telur, minyak, cuka untuk kita buat mayonis. Yang keempat, ni panggil sebagai colander. Dia ni penapis yang ada lubang yang kecil-kecil untuk menapis sayur-sayuran selepas kita basuh, lepas tu kita toastkan dia. Okey, yang kelima, chopping board. Ini biasa. Yang keenam, pinggan untuk menghidangkan salad. Jadi selalu pinggan untuk menghidangkan salad ni kadang-kadang ada berbagai-bagai saiz, ya. Ikut kepada kesesuaian. Ada yang menggunakan pinggan dalam pun ada. Dan juga kadang-kadang pinggan digunakan pinggan besar. Tak semestinya pinggan yang tradisional yang kita guna sekarang. Okey, yang ketujuh, mixing stainless steel bowl. Mangkuk tahan keluli. Okey, yang ke-8, food tong. Ini biasa untuk menggaulkan, untuk memegangkan. Okey, 9, sendok kayu. 10, pilar pengupas. 11, mandolin. Okey, mandolin ni adalah alat perkakas dengan bilah yang boleh laras untuk menghiris makanan yang tipis dan sekata. Okey, macam sagat lah mandolin. Tapi berbeza dengan sagat, mandolin ni dia boleh berdiri tegak. Dan dia berat. Berat sangat-sangat. Ada satu kat KB kita. Okey, untuk periuk, apa yang selalu kita gunakan? Kita gunakan sauce pot. Sauce pot ni kita nak buat sos atau sup. Okey, untuk ni appetizer ada ke? Brazier ni untuk kita memasak secara perlahan. Slow cook. Untuk braising. Braising ni kita memasakkan secara perlahan. Contoh daging. Kita nak buat stew. So, kita masukkan kentang, kita masukkan lobak. Kita jadikan dia macam sup tapi dia pekat. Nak kata macam kari, macam tu lah. Tapi dia pekat stew ni, sedap. Okey, yang seterusnya saucepan. Saucepan kamu biasa tengok. Okey, saute pan. Okey, ni untuk saute. Cast iron skillet
digunakan untuk menggoreng, berat dan tebal. Boleh juga digunakan untuk grill sebab dia mempunyai camak. Okey, double boil. Okey, periuk yang guna double boil. Contoh untuk apa ya? Untuk kita buat sos Hollandaise, kita perlukan air yang mendidih, Sheet pan untuk bakar, bake pan juga untuk bakar, roasting pan untuk bakar juga, untuk bakar ayam dan sebagainya lah. Jadi dia agak dalam, so ada kuah, so ada cecair yang keluar, dia tidak melimpah. Hotel pan ni biasa untuk diletakkan di buffet, ya. Dan selalunya makanan yang diletakkan ni mestilah berada dalam keadaan panas. Okey. Alat penimbang yang biasa digunakan. Okey, penimbang measurement scale, ada digital dan analog. Ni analog. Measuring spoon. Okey, measuring spoon. Untuk senang kita sukat berapa banyak, so kita tak perlu timbang lagi untuk bahan-bahan yang kecil dan susah untuk ditimbang lah. Termometer makanan untuk uji suhu makanan kita, daging dan sebagainya. Okey. Peralatan. Okey, kita boleh gunakan range top. Okey, range top ni range top ni maksudnya benda yang mempunyai banyak pilot lah. Pilot tu kena buka. Pilot tu macam pembuka api dia yang pertama. Jadi untuk turn on the burner. So the pilot tu tak perlu nak kita tutup lah. So anytime kita nak guna, so dia akan terbuka dengan sendirilah api tu. Dia tak perlu kita guna kamu punya apa dia panggil burner. Macam tu lah yang kamu punya pistol kamu tu kan. Cikgu tak tahu kamu panggil apa. Okey, yang kedua untuk kategori peralatan conventional oven. Conventional oven ni kenapa dia panggil conventional? Sebab dia guna bukan industri, dia oven conventional lama lah, domestic. Okey. Dan peralatan ni ada dua, satu boleh guna gas, satu boleh guna elektrik. Jadi dia ada dua function dalam tu lah. Yang ketiga, broiler pan. Okey, broiler pan ni pemanggang dengan pemanas atas adalah kaedah yang dapat menghasilkan sajian potongan daging yang sempurna, terutamanya jika tidak memiliki panggang terbuka atau grill. Tidak seperti grill, broiler adalah alat untuk memanggang dengan kaedah broiling. Ia dapat meningkatkan suhu bahan makanan. Jadi, kita ada satu broiler dekat KV tu untuk kita panggang. Jadi, bila kita letak pan ni, jadi dia kita boleh panggang dalam oven lah. Jadi dia ada dua lah. Satu kita kita boleh letakkan daging kamu di atas grill ataupun dia punya dia punya besi-besi tu, dan keduanya boleh letak di atas pan. Okey, yang ni salamander kita pun baru ada. Salamander ni jarang dah orang pakai, tapi perlu untuk kita tahu sebab satu, dia boleh masak makanan dengan cepat sebab haba dia memang tinggi, dan seterusnya dia juga boleh memerangkan makanan atau mencairkan makanan atau memerangkan di bahagian atas makanan, contoh macam pizza. So kita nak buat topping kat atas kan, kita nak buat bagi dia nampak perang, so kita masukkan dalam salamander sebab dia cuma ambil atas sahaja. Okey, griddle. Griddles. Okey, griddles ni kita pun ada untuk kita panggang juga, panggang makanan seperti sausage, kita nak buat burger dan sebagainya. Griddles ni dia tak sama macam broiler tadi. Broiler ada punya jaring-jaring. Griddles ni dia plate, dia macam kita buat roti canai tu lah. Okey, deep fryer. Deep fryer ni biasa kamu tengok. Okey, rotisserie oven. Okey, rotisserie oven ni untuk oven yang panggang makanan seperti kebab, ayam dan sebagainya. Bukan panggang roti, ya. Rotisserie itu maksudnya oven untuk panggang. Okey.
Iron skillet. Iron skillet ni kuali besi. Okey. Dan seterusnya alat untuk memprosesan. Satu, mixer. Ya, mixer ni boleh guna untuk buat mayonis. Ataupun mula-mula sekali saya tak akan bagi awak guna mixer lah. Saya akan suruh kamu pukul guna tangan sendiri. Okay, food cutter untuk kita potong sayur-sayuran supaya sama, dan juga scutter. Selain sayuran, kita boleh juga potong daging. Okay. Slicer. Okay, slicer untuk kita menghiris daging agar sama dan seragam. Contoh dekat cold kitchen kita akan buat sandwich. Okay. Bila macam tu, kita perlukan satu yang samalah macam turkey ham. Daging lah. Daging ayam macam meatloaf. Supaya kita dapat ketebalan yang seragam. Okay, blender. Ada lagi ya. Okey, dan peralatan untuk menyimpan makanan yang kamu perlu tahu ialah hot food holding equipment, steam table, Ben Mary, overhead infrared lamp. Ni pun selalu ada juga dekat kafe untuk memastikan pinggan sentiasa panas sementara dihidangkan. Kelemahan teknik ini, makanan cepat kering dengan cepat. Cool food storage equipment, itulah walk-in chiller. Dan itu saja setakat ini. Mudah saja topik ni. Cuma kamu kena study lagi apakah fungsi-fungsi peralatan tadi. Okey, itu saja. Terima kasih.